Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, yang mana nikmat yang besar kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bernafas dan kita masih lagi boleh menjalani kehidupan seharian kita, sehinggalah saat ini kita diberi kesihatan dan keluangan waktu dalam kebaikan, dalam kita menjana pengisian hidup kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat, terutamanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita tengok berita hari ini pagi tadi dekat Jalan Saujana Impian, ada kemalangan yang begitu dahsyat berlaku pagi tadilah. Jalan nak masuk Jenaris, yang mana kita nak cerita ni, bila baca kronologi cerita dia tu memang sangat menakutkan. Ada kereta datang daripada arah mana saya tak pasti, dia terbang, dia hentam kereta kancil kita, kereta Viva tu, dan dihentam sebiji motor sepasang suami isteri. Pemandu kereta kancil meninggal dunia di tempat kejadian. Kemudian yang pemandu kereta terbang tu, bukan kereta terbang, dia kereta terbang sebab terlalu laju. Dia cepat, tak tahu apa dia nak kejar kan, dalam keadaan sangat kritikal. Dan suami isteri itu juga sangat kritikal. Katanya yang si isteri tu badan ni bawah hancur, wallahu a'lam. Tapi ini berita yang sangat menyedihkan. Ini nak ceritalah, ini kecuaian dan kesilapan orang lain, maka orang lain jadi mangsa. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada disebabkan kematian, kecuaian orang lain. Cuma apa yang kita boleh baca pada hari ini tuan-tuan, ajal maut ni kita tak tahu bila. Kita tak tahu macam mana dia datang, tak tahu macam mana dia singgah. Kadang-kadang tak sangka. Kita bayangkan kereta kancil, kereta Viva, yang sepasang suami isteri naik motor, yang bawa penuh dengan disiplin, bawa dengan penuh harmoni. Tiba-tiba tak sangka ajal dekat situ tuan-tuan. Kita mintalah yang kritikal tu ialah Allah Subhanahu wa taala beri kesihatan dan panjang umur. Kalaulah dicabut nyawanya seperti mana pemandu kereta kancil tu, Allah kesian. Sangat menyedihkan. Dan kita tak tahu nasib kita macam mana. Setiap seorang akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang wujud ini selain Allah akan musnah dan akan hilang. Itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi mana ada nyawa di kandung badan, masih lagi bernafas, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah. Bersyukur dengan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Yang mana
Allah Subhanahu wa taala perintahkan keluarga Nabi Daud alaihi salam supaya beramal sebagai tanda kesyukuran. I'malu ala Daud syukra. Imam Ibn Katsir mengatakan bahawa tidak ada cara kita nak menyampaikan kesyukuran kita pada Allah melainkan dengan amal soleh. Amal soleh termasuklah kewajipan kita, ditambah lagi dengan benda-benda sunat, meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan macam-macam lagi. Apa berkaitan dengan ketaatan dan apa saja yang berkaitan dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersyukur tuan-tuan, ya, kita hari ini menyambut kemerdekaan yang ke-63, Independence Day. Negara kita merdeka daripada jajahan. Negara kita merdeka daripada cengkaman, yang mana kalau kita kata dapat kita bayangkan, kita bawa satu senario kalaulah negara tanah Melayu ni berada di bawah satu situasi yang telah ditetapkan oleh penjajah, Malayan Union. Kita tak tahu kita jadi macam mana. Kita jadi macam Hong Kong lah tuan-tuan, ya. Bukan tuan kepada tanah, tapi sudah dibebaskan dan dipulangkan kepada China sekarang ni. Kalau Malaysia ni masih Malayan Union, tak adalah agama Islam agama persekutuan. Tapi Allah bagi kenikmatan kemerdekaan itu yang mana patut kita syukuri, yang patut kita ambil manfaat sebaik-baiknya, yang mana kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemerdekaan ini kita jaga betul-betul, terutama memartabatkan Islam. Allah letak kemerdekaan kat Malaysia ni, yang mana buang jauh-jauh penjajah British ni untuk meletakkan Islam sebagai agama yang sangat special, meletakkan ketuanan agama Islam dekat negara ini. Dalam masa yang sama memberi hak kepada penganut-penganut agama selain daripada Islam untuk mengamalkan agama mereka dengan harmoni, asal mana tidak mengganggu gugat kesejahteraan agama Islam dan umat Islam. Fair enough tuan-tuan, cukup enough dan cukup baik. Cuma sekarang ini kita yang pertahankan, kita yang bangkit, yang mana golongan-golongan non-Muslim itu sudah semakin berani untuk mempertikaikan. Siapa lagi kalau kita tak bersuara? Siapa lagi kalau kita tak bangkit untuk menentang mereka yang berani mempertikaikan ketuanan Islam dekat tempat kita ni tuan-tuan. Itu satu. Ya. Tapi tindakan penentangan ini kita kata jangan lari daripada undang-undang lah, dengan saluran yang betul. Jangan kita ambil luar daripada kaedah yang melanggar undang-undang negara dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mempertimbangkan rentetan kemerdekaan ia dikaitkan dengan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memartabatkan Islam. Sebab itu Nabi menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Pasal apa? Nak cari kemerdekaan. 13 tahun dekat Mekah tak ada kemerdekaan, penuh dengan rona dan duri, cabaran, tekanan, penyiksaan dan macam-macam lagi kesusahan dan keburukan ditimpa ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. 13 tahun. Ya, kesannya tidak begitu memberangsangkan. Sehinggalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-13 Zulhijjah, yang mana pada bulan Zulhijjah tahun ke-13 Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dilantik sebagai Rasulullah, maka datanglah musim haji, yang mana penduduk Yathrib ataupun namanya sekarang adalah Madinah, mereka datang untuk menunaikan haji. Dan mereka dengar bahawa kat Mekah tersebarnya agama yang sangat indah, yang sangat adil, tidak ada perkauman, keadilan, tidak ada diskriminasi dan macam-macam lagi. Agama yang membawa kepada fitrah, menyembah kepada Allah yang satu, yang esa dan seumpamanya. Mereka tertarik, dan sebahagian mereka yang datang untuk buat haji ikut cara jahiliah lah. Mereka bertemu dengan Nabi dan mereka buat baiat, mereka masuk Islam dan buat janji setia. Itu dinamakan sebagai Bai'atul Aqabah. Dan mereka balik ke Madinah, yang mana mereka menyebarkan Islam, yang mana secara senyap, walaupun Nabi berada dekat Madinah, pengaruh Islam itu semakin kuat. Dan mereka pun siap hantar lagi rombongan untuk bertemu Nabi dan masuk Islam. Dan mereka menjemput Nabi, wahai Rasulullah, jom kita berhijrah ke Madinah. Tetapi belum dapat izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berhijrah bukan disebabkan untuk lari daripada kesusahan, penyiksaan dan kepayahan. Tidak sama sekali.
Kalau Nabi nak lari daripada kepayahan, dah lama Nabi buat, tapi Nabi tak buat. Nabi tahan dan Nabi tunggu izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 13 tahun macam-macam seksaan para sahabat yang kena, ada yang kena bunuh. Nabi dan para sahabat tak lari, tuan-tuan, kecuali yang Nabi perintahkan supaya berhijrah ke Habasyah, ataupun sekarang nama modennya Ethiopia. Ada pemerintah raja yang sangat adil, asalnya beragama Kristian dan akhirnya menerima Islam sebagai agama yang dianuti. Jadi Nabi ni bukan lari daripada kepayahan, seksaan dan seumpamanya. Nabi tunggu green light daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tak setuju kalau ada statement yang mengatakan bahawa Nabi ni pelarian. Tidak, sama sekali tidak. Ada statement daripada orang politik, dia kata Nabi ni pelarian. Tak tepat. Kita faham dia orang Islam, dia tak mungkin dia nak menghina Nabi SAW. Kita tahu yang niat dia baik, cuma dia pilih terma tu tak kena. Terma pelarian tu tak kena. Sebab apa? Nabi bukan pelarian. Dan niat dia untuk membela pelarian, baguslah, sesuai. Lebih-lebih lagi pelarian di kalangan saudara-saudara kita Rohingya, Syria dan seumpama. Ialah usaha mereka dalam kesusahan, kita bantu. Bantu dengan cara yang betul, bantu dengan cara mengikut hak yang sesuai keadaan dan sebagainya. Jangan pula kita kata kera di hutan disusukan, anak di rumah kelaparan. Jangan sampai macam tu. Ikut cara dan tempat yang kena, yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Jadi Nabi pergi berhijrah tu atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi dijemput, dialu-alukan. Sampai Nabi dekat Madinah, Nabi disambut dengan nasyid tala'al badru alaina. Betapa gembiranya penduduk Madinah. Dan mereka offer Nabi macam-macam facilities, kebaikan. Ada yang nak offer rumah Nabi, ada yang nak tawarkan anak gadis mereka supaya berkahwin dengan Nabi SAW, biar Nabi ada teman dan seumpamanya. Tapi Nabi tidak pernah mengambil kesempatan, walaupun sebesar zarah sekalipun. Last sekali Nabi pilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari, kongsi rumah. Nampak? Jadi di situ Nabi SAW diterima dengan begitu berbesar hati, dengan penuh gembira, tuan-tuan. Dari situlah rentetannya kegemilangan Islam bermula. Maka kalau kita lihat sempena hijrah ini, maka pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, maka kalau kita lihat Sayyidina Umar telah menjadikan peristiwa hijrah itu bermulanya tahun pertama Islam. Yang mana sebelum ini masyarakat Arab dan termasuklah umat Islam, mereka tak ada kalender. Bila tanya lahir bila, dia tak ada tahun lahir tahun macam kita ni 1980-an, 90-an, 70-an, tak ada. Tanya lahir bila, bila orang tanya bila Nabi Muhammad lahir, tahun gajah, sebab tak ada tahun. Jadi perbincangan di kalangan sahabat nak pilih tahun mana yang kita nak pilih. Ada kata ambil sempena tahun kelahiran Nabi SAW. Sayyidina Umar tak setuju. Pasal apa? Dia kata menyerupai kaum Nasrani. Nasrani yang kita pakai kalender sekarang ni, tuan-tuan, kalender Masihi 2020. Kalau ikut kepercayaan Masihi, iaitu Nabi Isa dilahirkan 2020 tahun yang lalu. Macam tu. Jadi ada cadangan kata tahun pertama Islam ambil sempena Maulidur Rasul, tarikh kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar tak setuju. Pasal apa? Menyerupai agama ataupun elemen menyerupai agama yang bukan Islam, Nasrani, tuan-tuan. Maka dia kata kita ambil sempena kelahiran Nabi, kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagilah Sayyidina Umar tak setuju. Pasal apa? Hari kesedihan Nabi meninggalkan dunia, kehilangan insan tersayang. Tak ada siapa nak sanggup nak memperingati Nabi SAW meninggalkan kita. Sampai hari kewafatan baginda SAW, Sayyidina Umar sendiri pun mengugut. Siapa kata Nabi dah meninggal dunia, aku penggal leher dia. Dia tak percaya Nabi tak meninggal dunia. Dia terkejut. Sampailah Abu Bakar datang, dia kata, ya Umar, ya, in ta'budu Muhammad, jikalaulah engkau menyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat. Jikalau engkau menyembah Allah, innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah hidup, tidak akan mati. Maksudnya nak cerita bahawa jangan kita tak terima hakikat bahawa Nabi pun manusia biasa, ada ajal akan tiba dan
menyebabkan Nabi SAW pergi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali mereka memilih peristiwa hijrah itu sebagai tahun pertama Islam. Sekarang ni kalender 1442, bermakna hijrah telah berlaku 1442 tahun yang lalu. Itu kisah dia. Dan Sayyidina Umar juga mengambil Muharram adalah bulan yang pertama. Masyarakat Arab dia ada 12 bulan, tapi tak tahu mana start dulu. Nampak tu? Kita tahu start mana? Januari, Februari, Mac, April. Dulu ada Muharram, Safar, tapi tak tahu start mana dulu. Bulan ada, maka diambil bulan Muharram. Sedangkan Nabi SAW berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa dia pilih Muharram? Muharram sebab Nabi sudah berazam untuk memulakan hijrah. Dan Muharram itu ada penghijrahan sedikit demi sedikit secara tersembunyi. Beberapa kelompok para sahabat Nabi SAW pergi ke Madinah. Itulah hakikat yang disebut oleh dalam kisah perjuangan Nabi dan para sahabat, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan kebun, meninggalkan harta, pergi berhijrah untuk apa? Untuk mencari kemerdekaan, untuk menyelamatkan Islam dan untuk memperjuangkan Islam itu sendiri. Dan lama tak selepas itu tuan-tuan, pada tahun ke-6 Hijrah, tahun ke-7 Hijrah, yang mana alhamdulillah yang disebutkan bagaimana peristiwa Fathul Makkah. Fathu Makkah iaitu pembukaan kota Makkah tahun ke-8 Hijrah macam tu. Yang mana umat Islam berjaya menakluk kota Makkah, dan Makkah ketika sudah menjadi negara Islam. Tak ada lagi berhala dekat keliling Kaabah. Ya, jadi Nabi kata dalam hadis yang disebutkan la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Jadi orang Mekah tak perlu nak berhijrah ke Madinah dah. Tak perlu takut akan ancaman apabila mereka memeluk agama Islam. Maksudnya Mekah sudah berada di bawah tampuk pemerintahan umat Islam ketika itu. So jangan risau. Ya. Dan Nabi kata walakin jihadun wa niyatun, kecuali kalau nak berhijrah ada sebab-sebab tertentu, jihad contohnya, ataupun niat yang baik. Jangan pula kita lepas ceramah balik jumpa orang rumah kata jom kita berhijrah daripada Kajang, kita pindah dekat mana? Pindah ke Ipoh. Pasal apa bang? Rumah dah dekat sini. Kita ikut sunnah Nabi SAW. Itu bukan konsepnya tuan-tuan. Tak ada lagi. Tapi Nabi kata kalau hijrah tu yang disebut adalah jihad. Macam zaman dulu lah, Islam disebarkan seluruh dunia, maka memerlukan jihad. Daripada Mekah pergi ke Mesir, pergi dekat Andalus, pergi dekat Maghribi, pergi dekat Syam, pergi dekat Iraq, pergi dekat Yaman dan sebagainya. Itu hijrah. Sebab itu kalau kita lihat makam para sahabat bertaburan di seluruh dunia. Dekat Mesir jangan cakaplah berlambak. Ya. Dekat Maghribi pun ada, Afrika Utara tu ada makam Rasulullah, makam para sahabat. Dekat Iraq ada, dekat Syam, dekat Syria ada, dekat Palestin ada, menunjukkan para sahabat bertaburan. Mereka berhijrah untuk menyebarkan agama Islam. Dekat China pun ada tuan-tuan, sahabat Nabi yang sebarkan Islam dekat sana. Subhanallah. Ya. Dan Nabi kata kecuali jihad, tak apa berhijrah. Dan niat yang baik. Maksudnya niat berhijrah pasal apa? Nak membaiki ekonomi keluarga. Contoh duduk dekat tempat ni mungkin tak berapa sangat, kita nak mengadu nasib cari kerja lebih baik dekat Kuala Lumpur. Contoh orang Terengganu pindah ke Kuala Lumpur, ya, orang Ipoh pindah ke Johor dan sebagainya, orang Johor pindah ke Ipoh, macam itulah. Ya, ataupun naik pangkat kerja kerajaan kena tukar department, jadi ketua pengarah pula pergi pindah sana. Itu tak apa, tidak menjadi masalah. Ya, jadi bila kita sebut tentang isu hijrah ni tuan-tuan, zaman Nabi tak ada masalah dah hijrah. Zaman Nabi SAW, zaman tak ada border, zaman tak ada pasport, zaman tak ada visa dan seumpamanya. Cuma ada beberapa isu yang boleh kita kaitkan pada zaman sekarang ni tuan-tuan. Isu masyarakat Islam yang mana mereka duduk di negara bukan Islam. Mereka ni sebagai masyarakat minoriti. Dekat negara-negara Eropah, dekat United Kingdom, dekat Spain, dekat Perancis, Germany dan sebagainya, ya, situasi mereka tidak sama seperti kita. Kalau dekat Singapura pun sama juga. Pada tahun 90-an saya ingat lagi ada penguatkuasaan daripada kerajaan Singapura. Dia kata mana-mana pelajar Islam yang masuk ke sekolah kerajaan, sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah,
pelajar perempuan tidak dibenarkan pakai tudung. Murid lelaki tak boleh pakai songkok, tak boleh pakai kopiah. Dia kata tidak ada unsur-unsur apa-apa keagamaan pun. Ini di Singapura. Sekarang saya tak tahulah, sekarang tak tahu macam mana. Kita pun tak ambil berat. Dan masa tu kecoh lah sampai kat Malaysia. Dia kata macam tu sekali teruk sangat Singapura. Ada yang marah, kenapa Malaysia tak ada masalah? Malaysia lain lah. Malaysia memang Islam agama persekutuan. Ya, pemerintah kita mesti Islam, kita dijaga, kita ada sultan, kita ada agung dan seumpamanya. Ya, dekat Singapura di negara sekular, tidak berasaskan mana-mana agama. Jadi ada situasi yang kita boleh lihat yang mana mereka itulah minoriti, dan berlaku juga benda yang sama dekat Perancis dan beberapa negara Eropah yang mengatakan bahawa pelajar-pelajar perempuan masuk sekolah kerajaan tak boleh pakai tudung. Takkan anak-anak Muslim yang duduk dekat sana tu tak payah pergi sekolah. Sekolah swasta ada, mahal dan sangat terhad. Sedangkan pendidikan tu termasuk dalam hajiat, benda yang sangat diperlukan. Bak kata orang, kalau kita tak belajar, kalau kita tak sekolah, tak reti membaca, tak reti menulis, boleh hidup tak? Boleh hidup, tapi hidup payah, hidup susah, mundur dan sebagainya. Jadi pendidikan ni satu elemen yang sangat penting. Maka memerlukan fatwa di kalangan para ulama nak selesaikan masalah ni. Dan ada juga masyarakat, sebahagian insan ataupun individu yang mengambil jalan mudah. Dia kata, apa susah orang Islam dekat Perancis tu kalau tak boleh nak pakai tudung ataupun tidak boleh memartabatkan syiar Islam, berhijrah sajalah, kan? Balik kembali ke negara asal. Yang asal Pakistan balik Pakistan, yang Arab balik Arab, yang Turki balik Turki. Cakap senang tuan-tuan. Ya, setakat ni negara yang bukan Islam yang memberi hak sepenuhnya pada orang Muslim, United Kingdom, tak ada masalah. Dekat Scotland ke, dekat England ke, Ireland, tak ada. Boleh pakai tudung Melaka, tak ada masalah. Yang tak boleh tutup muka saja. Ya, tapi kalau Perancis, Spanyol dan beberapa tempat tu memang ada restriction sedikit. Ya, memang kalau kita tengok dekat negara-negara Eropah ni, yang mana penduduk Islam ya, tak semua ya, boleh katakan 70% memang bukan native society, bukan kulit putih. Memang tengok muka Pakistan, tengok muka Turki, muka Arab yang memang migrate daripada negara. Tok nenek mereka migrate pergi ke negara tu. Nampak? Yang memang nampak muka Pakistan. Kalau dekat UK, dekat England tu muka Pakistan sungguh, muka Hindustan. Tapi bila cakap British habis, British accent. Nampak tu? Ya. Dan memang orang sana dah tuan-tuan. Dan kalau kita tengok tu, dia cakap Perancis tu dah macam orang Perancis kalau dekat Perancis tu. Muka Arab, tapi sebab dia lahir sana, membesar sana, dah jadi budaya sana, dah jadi negara dia. So kalau kita kata nak berhijrah tu bukan senang. Ya. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda macam ni tuan-tuan, kalau kita nak pergi berhijrah bukan senang. Walaupun mereka ada negara asal, macam contohlah kita kat Malaysia ni tuan-tuan. Boleh tak kalau kita nak kata, orang Cina kau pergi balik Cina lah. Orang India balik India lah, boleh tak macam tu? Tak boleh. Pasal apa? Orang Cina kat sini dah memang Malaysia ni dia punya nation, dia punya negara dia. Dah jadi negara dia. Dia tak ada apa hubungan lagi kat China sana dah. Dan yang orang India sini tak ada hubungan sana, kecuali yang memang dah dia migrate sini, masih lagi segar, lagi lahir sana, ada keluarga sana. Ada yang memang dah berapa keturunan, dah 8 ke 10 generasi lahir sini dah tak ada hubungan kat sana. So tak fair lah kita nak suruh dia berhijrah tinggal kat Malaysia. Betul tak? Ya, kadang-kadang memang sakit hati jugalah. Ya, golongan ni dia duk hina Islam. Bila dia hina kemelayuan bangsa, kita rasa geram lah. Tu kan kata, balik Cina lah. Macam tu marah macam pasal kan. Tapi kalau ikut kan tak boleh. Ya, kita hukum lah, maksudnya melibatkan kebangsaan ataupun rasis, kita bagi hukuman yang setimpal, peruntukan undang-undang yang ada. Nak suruh dia balik China, itu bukan kampung dia Malaysia. Betul tak? Jadi sama juga dengan penduduk-penduduk Islam dekat sana. Mereka dah lahir sana, dah cakap sana, budaya sana. Tak mungkin mereka nak balik negara yang asing bagi mereka. Walaupun dia balik Pakistan, muka Pakistan, tapi dia kata ini bukan negara aku dekat Eropah sana. Dan kalau nak berhijrah bukan senang, bukan seperti zaman Nabi SAW. Zaman Nabi pasport tak ada, border tak ada, visa tak ada, boleh keluar masuk tak ada masalah.
Orang Mesir pindah ke Madinah, beli tanah sana, duduklah selama-lama, tak ada masalah, tak ada kena bayar visa. Orang Andalus daripada Spanyol pergi Mesir, Mesir pergi Andalus, pindah, tak ada masalah. Macam kita dulu dah tuan-tuan, sebelum penjajah datang. Ya, kita ni serumpun, Malaysia dengan Sumatera, tanah Jawa dan sebagainya. Sebab tu kita tengok Melayu ada, Riau dekat Johor ada, dekat Sumatera ada, orang Kampar dekat Perak ada, dekat Sumatera. Dia memang hubungan. Dan orang Indonesia pun tak boleh kata orang Malaysia ni berasal daripada Indonesia. Tak boleh. Serumpun. Perkongsian tanah tu. Orang Indonesia Sumatera pergi ke tanah Melayu pergi, itu biasa, itu normal. Ya, tak boleh kita kata dia macam tu. Memang dah ada peraturan, percaturan yang kita lihat memang macam tu. Sebab apa? Dulu tak ada visa. Orang Sumatera pindah ke Melaka, duduklah lama-lama, tak ada masalah. Tapi sekarang menjadi masalah. Kalaulah mereka menghadapi masalah, tak boleh nak memartabatkan syiar Islam dekat negara mereka. Dan kalau mereka simply easy pindah macam tu saja, susah. Siapa nak bagi visa? Ya, katakanlah orang UK yang dah duduk sana, warga negara sana, duduk Malaysia, nak duduk sini jadi warga negara. Senang ke? Kan senang. Saya sini nak apply visa. Untuk apa? Belajar, bekerja. Kalau belajar, mana surat universiti, habis belajar, keluar. Mana-mana negara macam tu tuan-tuan. Betul tak? Lepas tu budaya berbeza, bahasa lagi tuan-tuan. Lepas tu kerjaya belum tentu dapat. Kat Malaysia ni pun orang yang warga negara pun susah nak dapat kerja. Apatah lagi orang luar. Memang lagi dia tak bagi prioriti dan sebagainya. Jadi complicated, susah sebenarnya. Tambahan pula kalau kita tengok dekat Spanyol, ya, dekat Spanyol saya pernah pergi sana. Kedai-kedai non-Muslim, yang mana ada kedai Muslim dekat sana. Orang Muslim yang nak buka restoran, nak buka kedai runcit, kena ikut undang-undang dekat sana. Serius. Yang nak buka kedai runcit, yang nak buka restoran, hatta kalau orang Islam nak buka hotel sekalipun, disyaratkan kena ada arak, kena ada minuman keras. Kalau tak ada, kena fine, kena tutup kedai. Ini atas dasar hak asasi manusia katanya. Manusia berhak nak minum minuman apa yang dia suka. Maka perlu ini salah satu penjanaan ekonomi mereka tuan-tuan. Jadi jualan arak ni dia jadi satu yang benda compulsory, yang mana wajib mesti di-apply-kan. Jadi menjadi dilema umat Islam dekat sana. Jadi aku nak buka kedai macam mana? Nak buka kedai kena jual arak. Arak ni jelas pakat qat'i dalam Al-Quran, dia dosa besar, haram. So macam mana? Jadi ekonomi juga penting. Kalau tak ada perniagaan, susah juga umat Islam, betul tak? Pasal apa? Siapa nak menjana ekonomi umat Islam? Tak bolehlah semua umat Islam yang kerja duduk dekat negara Eropah semua makan gaji. Sebab apa? Kalau kita lihat dari segi sudut sisi pembangunan ekonomi, mesti ada pihak yang berniaga dan mesti ada pihak yang makan gaji. Berniaga, ada yang berniaga, maka insya-Allah institusi zakat akan bertambah baik. Sebab banyak yang bayar zakat, tinggi kutipan zakat dan seumpamanya. Kalau semua makan gaji, kutipan zakat mungkin tak berapa baik ataupun sedikit dan sangat-sangat terhad. Jadi ulama berbincang panjang nak cerita isu hijrah zaman sekarang ni sangat payah, sangat susah dan boleh dikatakan tak masuk akal. Sebab tu ada satu tokoh Salafi ni tuan-tuan, dia kata kenapalah rakyat Palestin nak pergi berperang, mereka takkan menang punya. Apa kata rakyat Palestin semua pergi berhijrah? Senang macam tu saja. Bila semua rakyat Palestin berhijrah, apa jadi tuan-tuan? Semua tepuk tangan Yahudi mabuk sana ni, berjoget-joget dia semua. Dapat tanah free, Belanda dapat tanah. Nampak tak? Jadi tak masuk akal. Dan isunya kalau nak berhijrah bukan senang. Sampai sekarang dekat Lebanon tu ada satu tempat memang kawasan disediakan kamp pelarian orang Palestin. Sampai sekarang itu title kamp pelarian. Dah 4-5 generasi lahir situ dah. Yang awal-awal kena halau dengan Israel, mereka lari itu dah meninggal dunia dah. Sekarang ni anak-anak kecil yang pemuda ni, yang mana mereka duduk di situ dan membesar dekat situ, tak boleh keluar. Mereka tak boleh masuk Lebanon, tak boleh cari kerja, tak dapat hak istimewaan pendidikan, tak dapat hak untuk perubatan, macam-macam. Duduklah situ tuan-tuan, dengan rumah bangunan tinggi, dengan spesifik keselamatan tak terjaga, elektrik semua membahayakan. Tengok sendiri tuan-tuan.
Jadi nak hijrah ni bukan senang. Ulama berbincang itu. Bagaimana pelajar-pelajar sekolah yang tak boleh pakai tudung. Jadi di situlah ulama-ulama European Council for Fatwa ketika itu diketuai oleh Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah taala, dan beberapa lagi ulama-ulama Azhar, ulama Saudi pun mereka berbincang macam mana nak selesaikan masalah ni. Maka timbullah satu idea yang mana sebuah kitab yang dikarang oleh ulama yang sangat terkenal, ulama daripada Mauritania, nama dia Syekh Abdullah bin Bayah. Nama buku tu buku Fiqhul Aqaliyat. Itu bunyi bahasa Arab dia lah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu namanya Fiqh Minority. Ini khusus untuk penduduk-penduduk Islam. Mereka minoriti, duduk dekat negara bukan Islam, ya agamanya bukan Islam, dan ada hukuman-hukuman, ada hukum yang tertentu perlu diaplikan, dan semestinya fiqh minoriti ni tak boleh dan tak sesuai untuk diamalkan dekat Malaysia. Sebab kita bukan minoriti, kita adalah leader, kita kepala. So tak ada isu kita nak amalkan sama seperti hukum fiqah dekat sana. Maka disebutkan dalam solusi fatwa itu mengatakan bahawa pelajar-pelajar dekat Sepanyol, dekat Perancis dan sebagainya, mereka nak pergi sekolah, yang mana pergi sekolah daripada rumah pergi sekolah kena pakai tudung macam biasa. Cuma bila masuk ke sekolah tu, bila dah kena suruh buka tudung, kena buka tudung. Kena buka tudung terpaksa. Tapi dalam keadaan masih berjaga-jaga juga. Kalau boleh pakai topi, pakai topi. Kalau boleh pakai scarf, pakai scarf. Kalau boleh lilit kepala, semampu mungkin, selagi mana dibenarkan. Kalau tak dibenarkan langsung, nak buat macam mana? Dalam masa yang sama menjaga aurat yang lain, tak boleh pakai skirt, tak boleh pakai seluar ketat, tak boleh pakai lengan pendek dan seumpamanya, macam biasa. Dan bila keluar pula, tak boleh pula lepas tudung, pakai balik tudung tu. Sebab darurat, susah dalam keadaan macam tu. Fatwa ini juga dipakai masa dekat Singapura. Sekarang saya tak tahulah macam mana. Ya. Jadi ikut kadar, jangan pula bila dah dibenarkan buka tudung, nanti lepas pagar sekolah pun dia bantai buka tudung. Jangan macam tu. Ikut kadar darurat lah. Contoh macam kita pergi kat hutan, kita dalam keadaan kelaparan, tak boleh nak makan apa-apa, terhad makanan, tak jumpa makanan, tiba-tiba jumpa lalu babi, kita pun tembak ke, bunuh ke, kita makan, masak. Makan pun kadar yang untuk mengisi perut kita sahaja. Jangan tak boleh kita kata dah rasa sikit sedap semacam, kita habiskan seekor tu, habis kita tala, tuan-tuan, tak boleh. Itu lebih daripada kadar hajat. Nampak? Begitu jugalah yang isu peniaga-peniaga dekat Sepanyol, dekat Perancis ni, tuan-tuan, dia kata dalam hal ini mereka memakai pendapat mazhab Ahlul Ra'yi. Mazhab Ahlul Ra'yi pendapat Imam Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi, yang mana dia kata boleh berinteraksi dengan benda-benda yang haram kepada non-Muslim. Ini juga merupakan mazhab Sayyidina Umar. Yang Sayyidina Umar dia dapat hadiah kain sutera untuk dia pakai. Dia tak boleh pakai, dia Islam. Dia kata aku nak pakai tak boleh. Tapi kain sutera tu Sayyidina Umar dapat, dia bagi kain sutera dekat sepupu yang bukan Islam. Maksudnya dia kata berdasarkan fatwa Sayyidina Umar ini dan fatwa mazhab Hanafi, maka bolehlah orang yang berniaga buka kedai runcit, jual arak itu kepada non-Muslim sahaja. Kepada non-Muslim sahaja. Itu pun dalam kadar yang dibenarkan saja. Janganlah dia pergi order sampai 2 kontena. Asalkan benda tu cukup ada saja. Jangan sampai dia buat keuntungan yang berlipat ganda. Tidak. Dan keuntungan itu mestilah diserahkan kepada Baitul Mal untuk dibelanjakan maslahah umum. Nampak tu. Dan arak yang diniagakan itu tidak boleh diiklankan. Tak boleh kata oh ini ada promosi dan seumpamanya, tak boleh. Maksudnya ikut kadar yang ditetapkan. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Isyak pun dah masuk, masa yang sangat terhad, tapi perkongsian yang dapat kita berikan mudah-mudahan mendapat manfaat dan rahmat pada hari ini. Jadi setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan barakah dan redha Allah Subhanahu wa taala berkat kita hadir pada majlis ini. Jadi setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.